surah Al-Mulk surah apa? Kalau saya mengajak tafsir macam ni ibu-ibu, sabar sikit selok sana, selok sini. Tak apa, buka Quran dapat pahala, baca pula dapat pahala lagi kan, insya-Allah. Surah Al-Qamar, Al-Qalam kan? Okey, Al-Qalam. So apa yang saya nak bagi tahu, surah Al-Mulk dia duduk selepas surah At-Tahrim, sebelum surah Al-Qalam, bererti dia ada kaitan dengan surah tu. Itu kita cerita ilmu at-tanasub ataupun munasabah. Maksudnya apa? Dia berkait, dia duduk tengah-tengah, dia mesti ada kaitan dengan surah At-Tahrim dan dia mesti ada kaitan dengan surah Al-Qalam. Begitu. Surah Al-Baqarah sebelum dia surah apa ibu-ibu? Tiba-tiba jam. Apa ya? Surah Al-Fatihah ya ibu-ibu? Surah Al-Baqarah selepas dia surah apa? Selepas surah Al-Baqarah Ali Imran. Macam tu. Berarti surah Al-Baqarah dia mesti ada kaitan dengan surah Al-Fatihah, dia mesti ada kaitan dengan surah Ali Imran. Yang ini kita sebut berkaitan. Okey ibu-ibu? Baik. Surah Al-Mulk, kita balik surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah Makkiyah. Betul kan? Baik, surah Makkiyah ni apa dia ibu-ibu? Dalam Al-Quran dia ada dua tema, betul tak? Surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Apa maksud surah Makkiyah? Diturun kat Mekah. Okey lagi? Enak ni kalau saya boleh sebut nama tanya kan? Tak ada ibu-ibu. Dulu saya mengajar kuis, itu teknik saya lah. Saya akan hafal nama student saya. Tapi kalau mengajar ibu-ibu dah lah. Kan? Okey, surah Al-Mulk adalah surah Makkiyah. Yang ni pun salah satu kaedah-kaedah Al-Quran. Dalam Al-Quran dia ada dua slot. Bukan dua slot, dua jenis. Surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Okey, ibu dengar saya sebut. Surah Makkiyah, pandangan pertama mengatakan surah ini diturunkan sebelum hijrah. Berarti fasa atau tempoh dia. So Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah very good, barakallahu fikum. Berarti selepas hijrah. Pandangan kedua yang macam ibu-ibu sebut, bila surah itu adalah Makkiyah, berarti surah itu diturunkan sebelum di Mekah. Jadi kalau Madaniyah, okey, kalau Madaniyah di Madinah dan tempat-tempat lain tetapi selepas hijrah. Sebab ada ayat juga yang turun selain pada di Madinah tapi selepas hijrah dah. So kita still sebut Madaniyah. Yang ni ulama sebut. Okey. Tapi apa benda dia? Ustazah, setakat itu je ke kita nak kena faham Makkiyah Madaniyah ni? Ibu kena faham macam ni. Bila surah Al-Mulk cerita dia asal surah Makkiyah, berarti dia mungkin diturunkan, mungkinlah kita ambil dua definisi tadi kan? Sebelum hijrah dan juga diturunkan di Makkah. Fasa penurunan Al-Quran, surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam fasa sebelum hijrah, ketika mana Nabi masih lagi berada di Makkah, kebiasaannya ayat-ayat dan surah-surah ini adalah ayat-ayat dan surah-surah yang memacakkan pacak lah kan. Orang kata apa pacak ni ya? Bahasa Kedah sangat. Pasak. Terima kasih kak. Yang memasakkan isu akidah. Sebab apa ibu-ibu? Yang ni penting tau ibu-ibu. Bila ibu-ibu faham benda ni, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, bila baca ayat ataupun surah, dia akan lagi faham. Oh, patutlah ayat ni turun kat Makkiyah ataupun nama dia Makkiyah. Sebab Allah nak kita percaya, imani, yakin, akidah kepada Allah Ta'ala dulu. Sebab itu surah-surah Makkiyah biasanya surah-surah pendek. Sebab perbincangan dia clear cut pasal tauhid. Surah Al-Mulk, apa maksud Al-Mulk ibu-ibu? Kerajaan siapa? Kerajaan Allah, clear cut. Daripada ayat 1 sampai 30 Allah nak cerita dialah yang buat burung, dialah turunkan air, dialah memiliki kerajaan di dunia, dialah memiliki kerajaan di akhirat. Clear cut, tak ada benda lain nak sembang. Tapi surah-surah Madaniyah
Ini saya cerita ringkas lah ibu-ibu nah. Kalau ibu-ibu baca dalam kitab lagi panjang lah. Jangan kata apa dia tak matang ni perbincangan ilmiah ni Ustazah, memang takkan matang pun. 1 jam kan, tapi saya nak pergi terus satu ayat. Tak seronok kita berkenalan dulu ibu-ibu. Kita nampak dulu tasawur gambaran surah Al-Mulk tu. Jadi, kalau surah-surah Madaniyah ibu-ibu ataupun ayat-ayat Madaniyah adalah surah-surah dan ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah. Nabi dah pergi Madinah. Ibu-ibu yang pertama kali minta maaf nah, saya memang jenis ni. Tapi ni bukan marah ni. Ni tengah semangat ni ibu-ibu. Kita cerita tentang Quran kena semangat ibu-ibu. Kena azam ya Allah nak faham lagi ni, nak faham lagi. Banyak lagi tak faham. Betul tak? Sama, saya pun sama. Madaniyah ibu-ibu diturunkan selepas hijrah. Ataupun definisi berikutnya adalah diturunkan di Madinah. Bererti dah ramai dah orang beriman kepada Allah. Masa Nabi kat Mekah, masa Nabi tak hijrah lagi, lebih banyak tentangan. Masa tu masih dakwah senyap-senyap, betul tak? Masih ramai lagi menentang Nabi, menyakiti Nabi. Dengan Abu Lahabnya, dengan Abu Jahalnya, dengan Abu Sufyannya, segalalah. Kan, dengan Ummu Jamilnya. Siapa Ummu Jamil? Isteri Abu Lahab. Jangan sebut Abu Jahal. Isteri Abu Lahab. Sebab banyak sangat Abu kan, terkeliru kan. Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Tapi nama dia tak ada dalam Quran juga ibu-ibu. So jumpa kat mana nama Ummu Jamil ni? Jumpa dalam tafsir lah. Dalam terjemahan Al-Quran mungkin ada, tetapi dalam ayat Al-Quran tak ada nama dia. Okey. So Ummu Jamil antaranya wanita yang memang disebutkan berulang kali dalam mana-mana surah. Kalau cerita tentang wanita yang banyak menentang menyakiti Nabi ni, Ummu Jamil ni lah ibu-ibu. Ini pun ada ruang tadabbur kita. Saya sebagai wanita, ada tak ciri-ciri macam Ummu Jamil ni? Wal'iyadzubillah. Ada tak bila orang ajak buat kebaikan, saya tentang. Ada orang buat kebaikan, saya tentang. Ada orang ajak pergi surau, saya tentang. Contoh, ada orang nak buat dakwah, nak ajak kebaikan, saya lawan. Saya pula bukan setakat lawan, saya salah seorang yang pergi letak halangan-halangan tu. Ada perangai-perangai Ummu Jamil dalam diri kita. Ini pun ruang tadabbur ibu-ibu. Okey, so dekat Mekah ataupun fasa sebelum hijrah, ramai lagi yang tak beriman kepada Nabi. So, apa dulu perkara pertama yang Nabi nak kena ajak? Beriman dulu kepada Allah. Sebab itu surah-surah Makkiyah totally cerita tentang Allah, tauhid, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada risalah Nabi. Apa risalah Nabi? Beriman kepada Allah. Tapi bila di Madinah, dah makin ramai orang beriman. Dah makin ramai orang percaya. Okey, dah makin ramai orang meyakini dan mengimani Allah dan Rasul, para Rasul dan para Nabi. Selepas hijrah dah makin ramai orang terima. Sebab itu surah-surah Madaniyah dan ayat-ayat Madaniyah ibu-ibu dah mula cerita tentang hukum hakam. Surah-surah yang panjang dalam Al-Quran biasanya mesti cerita tentang hukum hakam. Tak kisahlah nikah kahwin ke, faraid ke, hutang ke, talak ke, beranak pinak ke, apa-apa isu duduk dalam masyarakat, ya, bagaimana nak berinteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat, hubungan sosial dalam masyarakat. Kebanyakan surah-surah ini adalah surah Madaniyah. Sebab apa? Nak cerita detail. Dah beriman, dah percaya, okey, now apa kita sebagai orang beriman kena buat? Nampak jelas? So surah Al-Mulk clear cut, cerita pasal Allah. Okey, habis dah ceramah, kita balik. Kan? Okey, so itu antara surahnya. Baik, antara lain jom kita pergi tengok sikit ayat 1 sampai 30 secara asasnya ibu-ibu yang dimuliakan. Baik, tadi ibu dah mula baca, alhamdulillah, tabarakallah. Saya tak baca juga hadis berkaitan dengan surah ni banyak, tapi mungkin saya baca satu lah ibu-ibu ya. Yang mana Nabi SAW mengatakan yang tadi saya sebut dah, Nabi tidak akan tidur sehingga yang status hadis ini adalah sahih. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi tak akan tidur sehingga Nabi membaca 2 surah. Senaknya 2 surah ibu-ibu. Tapi dalam riwayat lain
sebut satu surah, ada riwayat mengatakan 2 surah lah. Maksudnya ada banyaklah hadis. Tapi hadis ini saya nak baca yang baru, 2 surah. Surah apa? Satu surah Al-Mulk. Satu lagi surah, very good, barakallahu fikum, surah Sajdah. So, add to chat. Chat ke cat? Add to cat Add to cat ya kakak, ibu-ibu. Kalau sebelum ni add to cat tu surah Al-Mulk sahaja, hari ni add lagi satu. Add lagi satu surah As-Sajdah. As-Sajdah pun 30 ayat. So totally lebih kurang 60 ayat. Okey, bagi yang tak pernah buat, yang ni saranan saya. Saya tak pernah buat, tak apa, buat dulu satu surah. Bagi yang dah buat, tambah add to cart lagi satu surah. Okey, 60 ayat tu kalau dah hafal, dah lazim ibu-ibu, dia akan lancar cepat sahaja. Tak lama dah. Okey, hadis lain saya tak mau baca dah ibu-ibu untuk ringkaskan masa. Harapnya ibu-ibu sempat balik cari hadis yang lain. Baik. Jom kita tengok beberapa perkara di dalam surah Al-Mulk. Pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya tak pilih satu-satu ayat, tapi saya ambil kelompok terus ibu-ibu nak. Kelompok pertama saya nak cerita adalah ayat 1 sehingga ayat 11. Tapi nanti kita pecah lagi, jangan takut. Ayat 1 sehingga ayat 11, ibu-ibu yang dimuliakan, ayat 1 sehingga ayat 11. Permulaan ayat saya baca sikit 2-3 ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sehingga 5 ibu-ibu. Antara rujukan saya hari ini adalah Tafsir Al-Manhaji yang dikarang atau disusun oleh Dr. Ahmad Naufal, dan juga beberapa buku lain termasuk Muhammad Said Madi. Saya beritahu siap-siap Muhammad Said Madi. Baik. Ayat 1 sehingga 5 ibu-ibu, kata Dr. Ahmad Naufal, hadhil majmu'atu minal ayati fiha at-ta'rif billahi ta'ala. Jangan risau, saya terjemah. Ibu-ibu, ayat 1 sehingga 5 kata Dr. Ahmad Naufal, kumpulan ini, ayat 1 sehingga 5 ni, Allah nak cerita tentang apa? At-ta'rifu billahi ta'ala, mengenali Allah Ta'ala. 1 sampai 5 kita mungkin tak pilih detail satu-satu, tak sempat. Tapi saya akan pilih ayat-ayat mana yang saya nak syarah lebih sikit. 1 sampai 5 Allah cerita tentang diri dia. Kita nak berkenalan dengan diri dia. Permulaan dia, ibu-ibu, surah ini dimulakan dengan Tabaraka. Ibu-ibu, dalam Al-Quran, salah satu kaedah kita nak belajar Al-Quran adalah mengenali fawatihus suwar, cara-cara surah itu dibuka. Pembukaan surah kita sebut. Okey, pembukaan surah. Ada 7 surah. Berapa? 7. Ada 7 surah ibu-ibu yang dimulakan dengan pujian kepada Allah. Ada 7 surah yang dimulakan dengan pujian kepada Allah. Yang ni daripada 114 surah, ada surah dimulakan dengan huruf-huruf terpotong atau kita sebut huruf muqatta'ah. Alif lam mim nun, alif lam ra, kaf ha ya isa. Itu semua surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf pendek atau huruf-huruf terpotong. Yang saya sebut tadi, surah Al-Mulk merupakan salah satu surah yang dimulakan dengan pujian kepada Allah.
7 surah ini, ibu-ibu nak tahu ke? Saya kena sebut tak? Sebut. Okey. 7 surah ini yang pertama. Yang pertama saya tak mau sebut. Ibu-ibu sebut dulu. Surah apa? Al-Fatihah. Barakallahu fiik. Sebenarnya ibu tahu. Cuma kadang-kadang bila kena tanya soalan tu dia macam sat-sat nak cari dulu. Kan? Nak google dulu Ustazah. Okey. So 7 surah ibu-ibu. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Dan untuk pengetahuan ibu-ibu, daripada 7 tu 5 surah dimulakan dengan Alhamdulillah. 2 surah dimulakan dengan Tabaraka. So Al-Mulk dia duduk dalam kategori mana? Yang 2 ni 7 mula dengan pujian, tapi 5 mula dengan pujian Alhamdulillah. 2 mula dengan Tabaraka. So Al-Mulk duduk kategori yang kedua, mula dengan Tabaraka. Tabaraka, cuba ibu-ibu tengok apa terjemahan dia. Maha suci Allah. Ada lagi terjemahan lain? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat, maha tinggi, maha suci Allah, maha yang mempunyai kelebihan. Yang mana biyadihil mulku, di tangannya pemerintahan, kekuasaan, kerajaan. Ini al-mulku. Satu benda saya tak mahu terjemah perkataan biyadi tu, tangan tu. Okey, kalau dalam terjemahan kat sini ada juga yang menguasai pemerintahan. Maksudnya dia tak terjemah yadun. Yadun kalau ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dah tahu dah yadun tu maksud apa? Tangan kan? Okey, so dekat sini kita kekal sahaja menyebut tangan, ataupun diterjemahkan juga dengan pemerintahan dan kekuasaan. Yang ni kita sebut ayat-ayat mutasyabihat ibu-ibu. So ada banyak polemik untuk saya menterjemahkan atau mentafsirkan. Jadi saya sekadar cukup dengan mengatakan ia diterjemahkan dengan Maha Suci Allah yang pada tangannya pemerintahan, adanya kekuasaan, ataupun terus padanya kerajaan dan pemerintahan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ibu-ibu dapat idea tak pasal apa Allah mula surah ini dengan Tabaraka? Tak ada kuasa lain. Allah cerita biyadihil mulk, dia yang memiliki kerajaan, kepimpinan, penguasaan, dan dia yang menguasai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia memiliki segala sesuatu. Dia yang mentadbir urus segala sesuatu. Maka bila dia yang maha tinggi, maha mengetahui, maha sempurna ilmunya, maha menguasai, maha merajai, maka kepujian sepatutnya balik pada siapa? Balik pada dia. Tabaraka. Maha suci Allah, maha tinggi yang mempunyai kerajaan seluruhnya langit dan bumi. Tak payah cerita langit dan bumi pun ibu-ibu, memang Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tapi betul tak setengah-setengah tempat Allah akan cerita lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Nak cerita sikit dekat manusia ni, kadang-kadang dia ingat dia berkuasa di atas muka bumi ni. Ibu-ibu, kalau kita tadabbur betul-betul surah Al-Mulk ni, kan, kita akan sedar yang tak ada apa pun kita punya. Apa nasyid tu? Mana milik kita, tiada milik kita. Tak ada apa milik kita. Dan orang yang betul-betul baca tafsir dan tadabbur surah ni, dia tak sempat dah nak menyombong ibu-ibu, tak sempat. Sebab apa Allah bagi tahu apa yang segala sesuatu ni dia punya. Okey. So 7 surah ni ibu-ibu, assignment ni. Assignment ni saya tak cek pun. Ibu-ibu kalau buat, ibu-ibu akan nikmati. 7 surah ni ibu-ibu balik tengok. Selepas ayat, bukan selepas lah, dalam ayat pertama itu, yang dalam ayat yang ada pujian itu Alhamdulillah ke, Tabaraka ke kan. 7 surah ni mesti Allah cerita tentang nikmat selepas itu. So ibu-ibu akan tahu lah, oh Allah cerita tentang nikmat, patutlah sememangnya dia yang paling layak dipuji. Memang kerajaan dia. Kalau dalam ayat ini secara spesifik Allah bagi tahu kerajaan langit dan bumi, segala sesuatu tu milik dia.
maka berhaklah dia paling dipuji. Ibu-ibu semalam baca surah apa hari Jumaat? Al-Kahfi kan? Cuba baca ayat pertama kat saya. Alhamdulillahilladzi tu sama, okey. Belakang tu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Mati kat situ. Baik, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Quran. Tu hint dia. Maksudnya apa? Itulah nikmat yang Allah turunkan, menyebabkan Allah lah yang paling layak dipuji. Macam tu. So yang assignment tu ibu balik cari yang 7 surah tu, apa dia yang kenikmatan yang Allah sebut. Okey, saya baca cepat. Surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi. Yang ni semua mula alhamdulillah ni nah. Al-An'am, maaf, Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, Fatir. Cukup dah 5. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, Fatir. 5. Yang mula dengan Tabaraka, Al-Mulk dan Al-Furqan. Okey, so 7 surah ni ibu balik tengok apa nikmat yang Allah sebut, menyebabkan Allah lah yang paling layak dipuji. So ayat 1 sehingga 5 Allah cerita tentang diri dia. Ayat 2 ibu, saya lepas saya bagi kita 5 ayat ini, saya akan pilih 1-2 ayat je untuk kita tadabbur. Yang penting kita faham ayat itu. Okay, nak kejar masa tu kan. Ayat 2 ibu. Lepas tu kita masuk grup lain lah, tapi saya bahagi dah pembahagian. Ayat 1 sampai 5 adalah memperkenalkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat 2 ibu. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Yang telah menciptakan, dia telah menciptakan apa ibu? Al-mauta, mati, wal hayata, hidup. Kematian dan kehidupan. Soalan saya, kenapa Allah mula dengan mati dulu? Lah Ustazah, betul lah. Baru perasan. Kenapa Allah mula dengan mati dulu ibu? Baru kehidupan. Tak pasal-pasal pula no? Kami pula kena fikir kan? Ibu-ibu, antaranya para ulama menyebutkan Allah sebut tentang kematian terlebih dahulu adalah kerana beberapa faktor. Pertama, asal kita memang tak ada pun. Asal kita ni tak ada pun ibu-ibu. Allah yang ciptakan dan kita ada. Bererti pada permulaan fasa sebenar kita jumpa al-mautu dulu. Ataupun dalam baris yang ni al-mauta lah. Tapi kita tak sebut kematian lah. Kalau sebelum ni kita tak ada, kita sebut tak ada je lah. Betul tak? Tapi fasa dia sebenarnya daripada tak ada kepada ada. Itu yang pertama. Adapun ulama lain membahaskan kenapa Allah mulakan dengan al-mauta, kematian. Dan belakang dia baru mai al-hayata. Yang ni dalam Arabik dan dalam ilmu Al-Quran kita sebut at-taqdim wa ta'khir. Ingat jamak juga ada taqdim wa ta'khir. Dalam ilmu Al-Quran memang ada perkara ni. At-taqdim wa ta'khir. Mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan. So dekat situasi ni, kenapa kematian dulu didepankan? Kenapa al-hayata dibelakangkan? Yang ni lebih menarik ibu pandangan kedua. Kerana Allah nak bagi kita ada rasa takut. Kalau sebut kematian dulu, sebut kematian ada yang rasa macam tak apa. Siapa-siapa kalau kita jumpa perkataan kematian atau dengar berita kematian, rasa takut deh ibu. Tapi rasa takut tu ibu kena takut dengan bukti tindakan. Takutlah mati, tapi duk relax juga. Tak sama. Takut mesti come out dengan tindakan, action.
Takut mati, jadi bersedia untuk mati. Buat persediaan dan persiapan untuk mati. Semalam saya syarah dengan satu kumpulan kelab online juga, surah Al-Kahfi ayat 45 ibu. Memang surah kumpulan tu memang lagi tengah mengaji surah Al-Kahfi. Ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalaqa bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Ibu ingat kan ayat 45? Ayat 45 Allah umpamakan kehidupan dunia ni macam apa? Macam kama'in, seperti air anzalnahu minas sama', yang kami turunkan dari langit. Ayat apa lagi turun dari langit? Ayat hujan lah. Fakhtalaqa bihi nabatul ard, bercampur aduk dengan tanam-tanaman dan kemudian menjadi subur. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah, dan kemudian tanam-tanaman itu menjadi kering potang, hancur dan juga binasa, lalu mati. 3 step je Allah cerita dalam ayat tu. Hujan turun, campur dengan tanam-tanaman, lalu subur dan kemudian binasa. Ulama sebutkan kenapa Allah sebut seringkas itu. Sedangkan pokok dia nak membesar lama, betul tak ibu? Bukannya hari ni hujan turun terus tumbuh buah. Tak kan? Tak ada ibu-ibu punya pokok macam tu. Tak, Ustazah, pokok saya hujan turun pagi tadi, malam ni boleh makan buah lah. Tak ada kan? Proses dia lama kan? Allah boleh cerita detail tu, puan. Tapi kenapa Allah tak cerita detail? Ulama sebut 3 proses tu je. Turun hujan, campur dengan tanam-tanaman, jadi mekar, kemudian mati. Nak menunjukkan inilah kehidupan sebenar. Singkat aja. Dilahirkan, menikmati kehidupan, mati. Pernah tak satu kematian, ibu-ibu dengar cerita dia, tadi baru sembang. Betul tak ibu-ibu? Saya setakat ni tak ada pengalaman tu. Tapi ada kawan saya, kawan baik saya baru ni, dia berpisah dengan kawan dia. Maksudnya dia makan tengah hari dengan kawan dia. Lepas tu pukul 4 dia keluar dari rumah kawan tu. Dia nak terus travel, nak sambung travel. Lepas kawan ni semayang asar, kawan ni keluar aksiden tak ada. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah rahmati, berkati dan juga ampunkan kepada si mati. Tapi kawan saya ni yang keluar daripada rumah dia pukul 4, yang kawan dia meninggal pukul 5. Terkejut tak kawan-kawan? Kawan-kawan pula, sorry. Ibu-ibu terkejut tak? Dia punya, saya tak tahu nak kata trauma kot ni perkataan dia. Dia punya trauma tu, dia macam, dia tak boleh terima lah. Yalah betul dah, terkejut lah. Pukul 4 tadi aku duduk salam, peluk cium dengan dia, makan dengan dia tadi. Pukul 5 dapat berita dia meninggal dalam aksiden. Itulah singkatnya kehidupan kita ini. Barangkali saya pun balik lepas ni. Semoga Allah panjang usia kita, amin ya rabbal alamin. Maka sebab itu ulama sebutkan, Allah sebut tentang mati dulu, supaya kamu beringat kamu akan mati, lalu kamu buat persediaan. Kalau sebut kehidupan dulu, barangkali kita masih lagi duduk dalam comfort zone, masih lagi berangan-angan. Kan, panjang lagi kehidupan aku ni, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, sempat lagi nak cari, nak bagi jadi kaya. So ini antara highlighted point untuk ibu-ibu sama-sama kita tadabbur. Dan siapa yang mencipta kematian dan kehidupan? Allah. Sebab tu ayat 1 sehingga 5 cerita tentang dirinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saya habis dekat majmuah ni, maksudnya golongan kumpulan ini, dengan saya nak ambil sikit hujung dia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, antara kamu ni siapa yang lebih, puan-puan tolong highlight perkataan ahsanu, ataupun tulis perkataan ahsanu. Ahsanu maksud dia apa ibu-ibu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat, untuk menguji di antara kamu siapa yang lebih baik amalan dia.
Allah cipta kematian dan kehidupan untuk tengok setiap daripada kita ni ibu-ibu, siapa yang amalan dia lebih baik, bukan lebih banyak, bukan aksaru. Kalau macam tu saya tak payah buat banyak lah. Kalau tak buat banyak, tak ada kualiti langsung. Maksudnya nak filter, betul tak? Kalau kita buat, tak apalah solat fardu je lah. Yang solat fardu tu pun belum tentu. Tapi kita doakan semoga Allah terima lah kan. Sebab tu ada lagi disunatkan solat sunat, supaya kita top up. Kalau tak buat banyak, barangkali yang sedikit itu tak berkualiti langsung. Jadi kena buat banyak. Cuma jangan pulun buat banyak. Yang ni yang kita sebut dalam kaedah kehidupan kita tu, quality versus quantity. Jangan fokus quantity, kena fokus apa ibu? Quality. Nak solat yang paling berkualiti kita boleh buat. Nak baca Al-Quran, baca yang paling berkualiti. Sebab tu kita belajar tajwid. Baca dia macam mana, makhraj dia macam mana. Sebab tu kita belajar tafsir dan tadabbur, nak faham. Dan yang paling penting selepas faham adalah amal. Saya dah khatam dah ustazah 30 juzuk tafsir dan tadabbur. Mengaji apa? Tak tahu lah mengaji apa. Tak tahu. Lupa dah. Tak apalah, lupa tu dekat akal kita. Tapi kalau dah buat dengan amalan dan tindakan tu, alhamdulillah. So paling basic dekat sini ibu, ayyukum ahsanu amala. Antara kita ni Allah nak tengok yang terbaik amalan dia, bukan terbanyak. Ini satu benda tadabbur kita ringkas je ibu, tapi kena bagi kesan. So lepas ni fokus kepada apa? Nak come up dengan tindakan amalan yang berkualiti. So berkualiti tu kena mengajar ilmu. Kata para ulama ketika mana mentafsirkan ayat ini, ayyukum ahsanu amala, macam mana satu-satu amalan itu boleh dikira amalan yang terbaik. 2 tips. Tips pertama, yang ni kena buat daurah dah ni no. Tak apalah, poin dia ambil 1-2 ayat pun kita dah dapat, dah pegang kan. 2 tips ulama kata macam mana dikira sebagai amalan terbaik. Yang ni bukan tips saya bagi nah, ini ulama tafsir sebut. Pertama adalah mengikut apa yang Nabi sebut. Sorry, yang pertama ikhlas dulu. Ikhlas kerana Allah. Dia ada 2 ai. Satu, ikhlas kerana Allah. Bila ikhlas kerana Allah, itulah amalan terbaik. Maksudnya apa? Tak buat untuk dapat perhatian manusia, tak buat untuk orang puji, tak buat untuk dapat sanjungan. Bukan. Buat kerana Allah Ta'ala. Maka bila buat kerana Allah Ta'ala, para ulama kata ini antara KPI amalan terbaik. Kedua, I juga. Tapi I ni kalau ikutnya dalam Arabic, ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? I dalam bahasa Melayu kita adalah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Nabi, insya-Allah di kalangan amalan terbaik. Jangan pandai-pandai buat amalan sendiri. Yang ni saya minta maaf, saya sebut kat saya kita semua nah. Cuba ibu-ibu tengok zikir apa yang Nabi ajak kita. Apa zikir yang paling banyak riwayat, bukan paling banyak riwayat dah, sangat banyak riwayat tentang kelebihan dia. 5 perkara ibu-ibu: tasbih, tahmid, tahlil, takbir, haulaqa ataupun la haula wala quwata illa billah. Okey, so apa dia zikir dia? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini zikir sahih dalam hadis. Jadi amal yang ni. Tapi ada lagi zikir lain, ibu-ibu amal lah yang Nabi ajak. Okey, so kita masuk perenggan ayat kumpulan, bukan perenggan. Kumpulan 5, kumpulan ayat 6 dan 11. Yang lain saya minta maaf tak ada cerita kat ibu-ibu nah. Tapi cukuplah 1-2 poin nah ibu-ibu nah. Boleh nah insya-Allah. Sebenarnya tak puas ibu-ibu ada benda lain nak cerita ni. Tapi tak apalah. Geram juga. Tak apa.
Nanti ibu balik baca nah. Ayat 6 sampai ayat 11 ibu-ibu, kata Dr. Ahmad Naufal, kumpulan ayat 6 sehingga ayat 11 ini. Oh, terima kasih. Tak apa kok. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Ada ya, saudara dia semangat sangat kan. Terima kasih banyak kok. Ayat 6, kalau ibu-ibu tengok ayat 6 sehingga ayat 11, kumpulan ini Dr. Ahmad Naufal kata nak cerita tentang wasfus sa'iril ladzi yastala fihi al-kafirun. Cerita tentang orang kafir lah ibu. Senang cerita dia. Ayat 6 sehingga ayat 11 cerita tentang orang kafir, kesudahan dia, pengakhiran dia, ya, apa balasan kepada dia. Wal'iyadzubillah, semoga Allah pelihara kita. Yang ini kalau didetailkan juga ada banyak ibu-ibu, tapi cukup untuk saya katakan ayat 6 sampai 11 ini penceritaan tentang kesudahan dan pembalasan kepada orang-orang kafir. Okey, begitu juga kalau Muhammad Sayyid Madhi, Muhammad Sayyid Madhi adalah satu ulama, dia kata apa? Tadi saya bagi 1 hingga 5 kan, kemudian 6 sampai 11. Begitu juga ada yang mengatakan 6 sampai 12. Tak ada masalah 6, 11 atau 6, 12 pun tak apa. Menceritakan tentang kerajaan Allah di akhirat secara khusus. Ini juga salah satu tajuk di bawah ayat 6 sehingga ayat 11. Kenapa maksud dia menceritakan tentang kerajaan Allah di hari akhirat? Raja, dia boleh buat apa saja kan dia suka kan? Jadi sebab itu ada orang balasannya begini, ada orang balasannya begini sebab dia raja. Dia yang menentukan apa kesudahan dan pembalasan bagi orang-orang kafir, dan itu dah antara situasi ayat 6 sehingga ayat 11. Okey? Tetapi ada juga di dalam ini penceritaan tentang orang mukmin, dan saya tak panjangkan lagi. Okey? Jom kita masuk ayat berikutnya. Nanti detail ibu-ibu boleh tengok ayat lah, terjemahan, dan saya nak sarankan dekat rumah kita, terjemahan kita banyak ibu-ibu, betul tak? Banyak terjemahan. Saya punya saranan, belilah satu kitab tafsir letak di rumah. Tafsir apa? Tafsir apa-apa. Tafsir apa-apa. Tapi untuk orang awam seperti kita, antara beberapa jenis tafsir yang saya galakkan, maksudnya perbincangan dia tu sesuai dengan laras kita orang awam. Antaranya tafsir yang pertama, Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir ni tafsir At-Taisir. Penulis dia adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini terjemahan lah maksudnya. Maksudnya asal tafsir tu dalam Arabic, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ini. Setakat ni bahasa Melayu tak ada. Saya faham perasaan semua dah. Faham. Tapi nak buat macam mana? Di Malaysia kita tak diterjemahkan lagi tafsir tersebut. Tapi saya kira itu antara tafsir yang saya sangat sarankan. Sebagai kita orang awam lah permulaan. Sebab perbincangan tu secara umum bahasanya baguslah. Maksudnya mudah untuk kita orang awam belajar. So yang tu antaranya tafsir Hamka, ibu-ibu biasa dengar? Tafsir Hamka namanya tafsir Al-Azhar. Okey? Dan begitu juga yang ada dalam bahasa Melayu kita. Saya tak sure bahasa Melayu ada ke tak lagi, tapi bahasa Indonesia juga tafsir Ibnu Katsir. Okey? Okey? Begitu juga tapi sekarang ibu dekat Malaysia kita dah ada juga contoh Profesor Dr. Zulkifli daripada Profesor dari UM. Itu antara kepakaran tu, antara yang memang pakar di dalam tafsir Al-Quran selain Datuk Dr. Haji Zahzan. Itu semua pakar-pakar pioneer lah kalau kita dalam Malaysia ni kan. Dr. Suki UPM. Subhanallah. Ibu-ibu, saya harap doa ibu-ibu untuk saya juga menjadi salah seorang yang ada sumbangan dalam bidang tafsir. Sebab orang perempuan jarang. Bukan saya kata tak ada jarang. Ada seorang penulis tafsir perempuan namanya Bintu Syati, Arab. Bintu Syati. So saya bila baca tafsir dia tu saya kata menjadi Bintu Syati. Okay? Tapi sebenarnya kepakaran tafsir wanita juga ramai. Sebagai contoh, kalau antara guru saya di UIA Dr. Sofia, Dr. Sofia, dan juga ada guru-guru lain lah dekat semua universiti ada kepakaran. Tapi maksud saya kata jarang, tadi jarang ditonjolkan.
Sepatutnya kita nak cerita yang wanita kena tunjukkan juga dalam bidang tafsir. Kan? Kadang-kadang wanita dia tunjuk dalam bidang fiqh je, fiqh wanita. Tapi sebenarnya ramai kepakaran dalam Malaysia dalam bidang tafsir ibu-ibu. Dan saya doakan semoga anak-anak kita insya-Allah di kalangan orang-orang yang menyumbang dalam bidang akademik, khususnya bidang tafsir insya-Allah. Baik, sambung. Apa dia saya contoh tadi ibu? Ibu-ibu pun lupa juga. Tafsir tadi kan. Saya baca beberapa jenis tafsir Ibnu Katsir apa semua tu. Maksudnya apa? Ambillah salah satu tadi tu, belilah satu, letaklah dekat rumah. Tafsir ni akan membantu kita kefahaman lebih ibu-ibu. Okey, baca tafsir akan membantu untuk lebih faham sebab terjemahan tak present semua things. Semua perkara, semua point tak present semua. Terjemahan tak present semua. Tafsir dia present detail. Sebab tafsir ini explanation ataupun description. Tadi kan yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang tu terjemahan. Dekat mana saya ambil? Pasal apa Allah sebut kematian dulu, baru kehidupan? Itu saya ambil daripada tafsir lah tu. So kalau ibu-ibu ada tafsir satu kat rumah, oh macam ni Allah sebut, patutlah macam ni. Okey, tak payah beli banyak-banyak, beli satu dulu, satu dan baca. Tafsir ibu-ibu, tafsir cuma tafsir ni dia berjilid-jilid. Dia bukan satu saja. Kalau satu itu namanya terjemahan. Kalau tafsir sekurang-kurangnya mesti 2 jilid, sekurang-kurangnya. Ibnu Katsir kalau saya ada yang dalam Arabic 4 jilid 30 juzuk. Sebab apa? Tulisan dia kecil. Contoh tafsir ini, tafsir manhaji ni ibu-ibu, saya ada 10 jilid 30 juzuk. Berarti satu buku dia lebih kurang 3 juzuk. Tapi ikutlah Profesor Dr. Wahbah Zuhaili 30 juzuk 15 jilid. Ibnu Ashur contohnya macam tu. Okey. Baik, so ayat berikutnya ibu-ibu. Ayat berapa? Ayat 12 sehingga 18. Saya minta lagi dalam 5 ke 10 minit sebelum ibu-ibu balik. InsyaAllah. Kita pukul 11 sebab ibu-ibu duduk daripada pukul berapa tadi? 8. Menyorok lagi? Menyorok lagi. Tak menyorok lagi. Menyorok tu sarapan. Sebutan dia bukan menyor. Menyorok sembunyi ya ibu-ibu. Menyorok. Ayat 12 sehingga ayat 18 ibu-ibu. Okey, so ini fokus dia. Baik. Secara detail ayat 12 sehingga ayat 15. Okey, Dr. Ahmad Naufal kata apa? Setelah Allah cerita tentang kesudahan orang-orang kafir, maka ayat 12 sehingga ayat 15 Allah cerita tentang kesudahan pembalasan orang-orang beriman. Ayat 12 sampai ayat 15. Okey. Tapi saya tak serta panjang juga. Saya ambil satu ayat boleh? Ayat 12. Cuba ibu-ibu tengok. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pembalasan untuk orang beriman. Subhanallah, tabarakallah. Cuba ibu-ibu tengok. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut, yakhshawna takut. Rabbahum, Tuhan mereka. Bil ghaibi. Apa terjemahan bil ghaibi dekat situ ibu-ibu? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Ghaib lah maksudnya. Dua perkara. Orang yang takut kepada Tuhan mereka, yakni orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terlihat. Kita nampak Allah? Tak nampak Yang kedua, termasuk dalam situasi bersembunyi, dia duduk seorang-seorang dia. Sebab kadang-kadang kita takut Allah depan orang. Betul tak? Duduk ramai-ramai, kita buat, kita behave, kita jaga attitude kita, kita jaga akhlak kita. Tapi bila kita duduk seorang-seorang, sebab tu ada sahabat Nabi kata, kamu nak kenal diri kamu, kamu tengok diri kamu bila duduk seorang-seorang. Bila duduk seorang-seorang tu kita buat apa? Itulah diri yang sebenar. Yang duduk depan ramai-ramai tu bukan diri yang sebenar. Tak sepenuhnya lah.
Bukanlah kata, janganlah kata, oh maksudnya munafik ya Ustazah. Bukanlah sampai macam tu. Tapi nak katakan, manusia ni ada tabiat depan orang dia lain, belakang orang dia lain. Itu tabiat, bukan fitrah ibu-ibu. Bererti tabiat ni apa dia? Tabiat ni perkara yang dicetak, dipengaruhi sekeliling. Tabiat, bukan fitrah kan? Fitrah sememangnya lahir daripada fitrah. Fitrah ni maksud asal, asli dia. Asal kita mesti nak kebaikan. Itu fitrah. Tapi tabiat, tabiat dibentuk ataupun dipengaruhi sekeliling. Kita duduk macam mana, kita duduk dengan siapa, kita kerja dengan siapa. Contoh, orang-orang itu ataupun background ataupun bi'ah itu akan membentuk siapa kita. Tapi bukan maksudnya menyalahkan keadaan sekeliling ibu. Itu balik pada kita juga. Tabiat kita. Tabiat ni contohnya apa ibu? Membebel semasa bawa kereta. Kenapa saya sebut yang tu? Itu tabiat saya. Tabiat yang saya punya azam 2022 ni nak buang tabiat tu. Tabiat boleh dibuang, boleh dibentuk. Saya punya tabiat salah satunya adalah membebel ketika memandu. Dan bebelan saya tu bentuk tazkirah. Jangan risau ibu, saya tak mencela. Ya Allah kak, semoga kak dapat hidayah kak. Bagilah signal kak. Terasa kak? Contoh, kan upah bagi signal. Dan saya tak suka kalau orang kata orang perempuan kalau drive ni macam ni lah. Kan selalu kita duk tengok orang duk tulis kat media sosial ke apa ke semua macam tu kan. So kita tak maulah kata sampai macam tu sekali menyalahkan jantina. Tapi itulah kadang-kadang betul juga. Kan jadi saya ya Allah kak, bagilah signal kak. Semoga Allah sudah bagi hidayah kat kak. So saya punya azam 2022 tak mau dah tazkirah kat dalam kereta. Walaupun sebenarnya tazkirah itu sekali tazkirah saya lah. Jadi sebelum bila saya nak bagi, saya nak kona, saya akan ingat. Aku selalu doa ke orang bagi signal kan. Hang kena bagi signal ni. Macam tu lah maksud dia. Itu lebih pada monolog diri saya lah. Itu tabiat. Apa maksud tabiat? Boleh dibuang, boleh dicetak, boleh dipengaruhi ataupun boleh dibuang, boleh dibentuk. Apalagi tabiat lain. Saya rasa kita orang perempuan lebih kurang tabiat dia, no? Lebih kurang. Bukan saya kata semuanya mesti sama. Ada je ibu-ibu tak membebel, kan? Saya tak membebel di tempat lain. Sebab saya mungkin dah saya tak ada anak lagi, jadi saya tak membebel ke anak-anak. Jadi saya membebel anak-anak di atas jalan raya. Misalnya begitu. Tapi suami saya tak membebel ibu-ibu. Jadi dia akan tazkirah saya balik. Dah tu tazkirah panjang sangat. Kan? So itu antara perkara yang kita nak buang lah. Tabiat. Bukan mencela. Jangan mencela. Jangan body shaming. Jangan caci maki orang. Itu yang tu sah-sah Allah larang dalam Quran ni. Jangan mencela orang. Okey, tazkirah tak boleh ibu sikit-sikit. Okey, ibu cuba tengok. Orang yang takut kepada Tuhan mereka yang tidak terlihat bil ghaibi. Satu, sememangnya Allah tidak dilihat oleh kita. Dua, macam mana keadaan kita tak nampak Allah tapi kita sedar akan pengawasan dia. Ini tak semua dapat nikmat ini, ibu. Maksudnya tak semua dapat nikmat ini. Tak semua berada dalam kesedaran. Kadang-kadang dia duduk seorang-seorang, dia ingat tak ada siapa tengok dia. Dia lupa Allah tengok dia. Jadi ayat ini nak cerita orang yang takut kepada Tuhan dia, yang dia tak nampak tu, walaupun dalam keadaan dia duduk seorang-seorang, keadaan dia duduk seorang-seorang tu pun dia takut kepada Allah. Orang ini akan dapat apa? Dua benda Allah offer. Cuba tengok ibu-ibu. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia akan dapat keampunan dari Allah dan akan dapat pahala ataupun ganjaran yang besar, yang agung, yang mulia, yang tinggi. Saya tanya ibu-ibu, nak tak ganjaran ni? Kita tak ada benda lain dah nak hidup kat dunia ni, ibu, melainkan kita nak dapat maghfirah Allah, keampunan daripada sisi Allah Ta'ala. Banyak dosa maksiat kita buat, ibu.
Zaman kita tak berubah lagi, zaman kita tak berhijrah lagi, zaman kita tak attach lagi dengan kuliah-kuliah agama, zaman kita baca Al-Quran pun tak betul lagi. Saya sebut umum. Saya ada fasa tu. Saya ada fasa tu, ibu-ibu. Saya ada fasa tu. Saya dulu ambil degree Arabic, ibu. Degree Arabic, jadi saya pandai bahasa Arab je lah. Maksudnya fikiran saya. Bukan maksud pandai tu pandai, maksud menguasai. Oh, tahulah ni maksud dia maksud apa. Sampai tahun ketiga, saya minat Arabic, bahasa. Sebelum mendalami lagi Quran dengan hadis betul-betul. Sampai Allah Ta'ala takdirkan family saya hantar saya pergi Mesir, belajar asal kat sana. Saya mula belajar tafsir, hadis dan sebagainya. Balik, habiskan 4th year dekat UIA, ambil minor Quran Sunnah, baru sambung tafsir Quran, master tafsir Quran Sunnah, tafsir dan Quran dan Sunnah. So saya nak bagi tahu kat ibu-ibu, kadang-kadang kita tak dapat lagi nikmat tu. Saya tak dapat lagi masa tu. Saya kira duk syok belajar Arabic lah. Pandai, kita katakan boleh kuasai i'rab, tahu kenapa baris fathah kat sini, tahu kenapa baris kasrah, tapi tak mendetail, tak faham apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran, tak tadabbur lagi Quran, ibu-ibu. Kalau saya fikir, ya Allah, dosanya aku. Dah ada dalam bidang Arabic tu, tapi dia syok untuk mengaji bahasa sahaja, tak menikmati. Bagi saya itu zaman jahiliah saya lah. Okay? So banyak zaman-zaman jahiliah kita tu, khilaf kita dan dosa kita, dan banyak. Allah offer maghfirah, Allah ampun. Siapa tak mahu? Tapi syarat dia ada. Syarat dia takut kepada Allah. Walaupun kita tak nampak Allah, kita sedar Allah mengawasi kita. Termasuk dalam keadaan duduk seorang-seorang, tak duduk ramai-ramai, orang tak nampak, husband tak nampak, anak-anak cucu tak nampak, tapi tetap berada dalam ketakutan kepada Allah, tak buat benda-benda yang maksiat, duduk seorang-seorang pun buat ketaatan. Maka orang ini Allah offer dia maghfirah dan juga ajrun kabir. Okey, so tu ayat 12 sehingga ayat 15. Ibu-ibu, ayat 16 dan 18 bukan dan, sampai ayat 16 sehingga 18, ibu-ibu, 3 ayat ini tahdidul lil kafirin, ancaman kepada orang kafir. Lain sekali lagi, ancaman-ancaman ini nak bukti apa, ibu-ibu? Nak buktikan Allah berkuasa. Jangan lupa tema surah ni surah apa? Tema Allah nak cerita dia raja, kerajaan dia. Jadi dekat sini Allah nak cerita ganjaran untuk orang yang bertakwa, dekat sini Allah nak cerita ancaman kepada orang yang bermaksiat. Dia raja, dia penguasa, dia boleh cerita apa kesudahan orang ni, apa kesudahan orang ni, apa ancaman untuk orang ni, sebab kerajaan milik dia. Okey, so ayat 16 hingga 18. Kalau ibu tengok, ini 3 ayat ini kata Dr. Ahmad Naufal menceritakan tentang ancaman kepada orang-orang kafir. Dan kalau ibu tengok, ini permulaan amintum. Tengok ayat 16 pun begitu, ayat 17 pun begitu. Ya, ayat 16, amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Patutkah kamu rasa aman? Ani kamu rasa tak takut? Persoalan tu, patutkah kamu buat macam tu? Patutkah tak takut ke Allah? Patutkah tak beriman dengan Allah? Persoalan berbentuk ancaman kepada orang kafir. Baik, sambung ibu-ibu. Ayat 19 sehingga 24. Dah nak habis dah, sikit lagi. Ayat 19 sehingga ayat 24. Ini tajuk besar dah ibu-ibu nak. Maka ayat ayat 19 sehingga ayat 22. Tadi tajuk besar dia, tajuk kecil dia ayat 19 sehingga ayat 22. 4 ayat ini Allah mula dengan istifham, persoalan. Cuba tengok mula daripada ayat 19, awalam, ayat 20, amman, ayat 21, amman, ayat 22, afaman. Itu semua soalan. Soalan ni kita fikir jawapan dia.
kita cuba tadabburkan. Contoh, kalau ayat 20, saya panjangkan sikit dekat ayat 19 ibu-ibu. Yang lain ibu-ibu boleh balik cuba tengok. Ayat 19 ibu-ibu. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah SWT tentang apa ayat ni? Cuba cari satu objek, cari satu makhluk. Burung. Allah SWT dalam Quran. Pasal apa Allah SWT pasal burung? Cuba tengok. Awalam yarau ila tayri. Apa arti dia? Patutkah mereka tak tengok? Patutkah kamu tak tengok? Kamu tu kita lah. Patutkah mereka tidak melihat? Awalam yarau. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan ila tayri, ke arah burung atau kepada burung. Ibu-ibu, macam mana kita tengok burung hari-hari? Hari ni assignment dia, assignment lagi. Hari ni assignment dia balik tengok burung betul-betul. Tak nampak Ustazah jauh sangat. Buka YouTube. Jangan bagi alasan. Ibu-ibu pernah tengok tak burung terbang macam mana? Cuba buat. Tak pasal-pasal kuliah duha dah kena tiru burung pula. Macam mana burung terbang ibu? Asyik ada bunyi. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu, dia terbang, betul lah ibu-ibu tunjuk tu, betul lah. Dia terbang macam ni, betul tak? Seronok ibu-ibu. Kan, dia terbang macam ni kan? Tapi ibu-ibu, yang dekat sini, ada situasi, ibu-ibu perhati tak dia akan pucukkan tangan dia. Pucukkan lah kot, tutup tangan dia. Ibu belakang buat, nanti AJK bagi hadiah. Kan? Ibu-ibu, kan dia akan terbang. Tapi ada masa sekejap dia akan kemudian dia mula balik perhati. Soalan ayat Allah tanya kat sini, yang celah, minta maaf saya minta berdiri Ustaz. Yang celah dia buat macam ni, tak apalah, kita tahu wing dia tu yang duk bagi dia terbang, betul tak? Tapi masa celah dia macam ni, macam mana dia boleh stable dekat atas awan, tak jatuh? Ini soalan ayat ni. Perhati tak? Saya bukan tanya ibu-ibu, ni Allah tanya kita. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Cuba tengok apa maksud dia. Saffatin wa yaqbidun. Ketika mana burung tu, siapa yang masa dia terbang, burung-burung yang terbang di atas mereka, fawqahum saffat, siapa yang jaga burung-burung tu ketika saffat, dia mengembang, wa yaqbidun, dan dia menutup sayap dia. Siapa yang jaga? Allah nak suruh kita tengok kerajaan dia melalui seekor burung. Dia tak jatuh ibu-ibu. Dia terbang masa dia mengembangkan. Ni kira masih mengembangkan ni. Masih mengembangkan. Tapi akan ada satu masa ibu balik tengok. Saya baca masa saya mula tadabbur surah ni. Saya keluar rumah duduk tengok. Oh lah, betul lah. Selama ni tak perhati betul-betul. Pulun kat YouTube juga. Cuba tengok macam mana burung terbang. Hari ni assignment ibu-ibu, tengok burung terbang. Tengok tu, tengok dengan mata dan hati keimanan ibu-ibu. Saya lagi heran pula suami saya tu tak duduk pula rumah duduk tengok tu buat apa? Sebab Allah nak suruh kita perhati. So Allah punya soalan dekat ni, Saffat, masa dia mengembangkan sayap dia, dan masa dia waya qabim, dia tutup Ustaz. Ibu-ibu tengok, dia tutup, dia masih terbang ke atas. Tapi dia tak jatuh. Dia masih stable. Lalu Allah tanya, siapa yang jaga burung tu masa dia mengembangkan sayap, dan masa dia tutup tu dia tak jatuh. Siapa jaga dia masa tu? Dan tak perhati lagi ke? Tak balik pada Allah lagi ke? Nak menunjukkan masa tu pun Allah jaga burung. Apatah lagi kita ibu? Apatah lagi kita?
La haula wala quwwata illa billah. Masih ada bunyi burung kat belakang. Okey, cukup-cukup lah tu kan. Sekejap lagi bunyi macam-macam pula. Mampu dah. Kan? Okey. So yang tu pada ayat keberapa ibu-ibu tadi? Ayat 19. So ayat 19 hingga 22. 4 ayat ni ada persoalan-persoalan. Yang lain ibu-ibu balik renung nah. Okey, ayat 23 sehingga 24 kata Dr. Ahmad Naufal, dua ayat ini dimulakan dengan qul huwa. Qul huwa. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Allah bagi tahu tiga perkara Allah bagi dekat kita ibu-ibu. Siapakah yang bagi? Siapa yang buat? Siapa yang cipta? Katakan, siapa? Ayat 23 sekarang kita ibu-ibu. Ayat 23, qul huwallazi ansha'akum. Katakan wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tak ada apa-apa, wa ja'ala lakum, dan bagi kamu Allah bagi tiga perkara. Ada banyak perkara tapi Allah sebut tiga benda ni ada sebab. Satu, as-sam'a, pendengaran. Dua, wal basar, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan juga hati nurani. Tapi manusia ni qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang yang bersyukur. Cara syukur dia tu tak sampai ke mana. Dia ada telinga tapi dia dengar benda-benda yang tak sepatutnya didengar. Dia ada mata tapi dia lihat pada perkara-perkara yang tak sepatutnya dilihat. Saya sihat. Jangan takut. Okey, so ayat 24 juga sama, ada bentuk untuk kita renungkan. Yang terakhir ibu-ibu Nahmira, bismillahirrahmanirrahim. Batuk ni sebab banyak bercakap je ibu. Tak ada simptom jangan risau. Tadi kan dah bercakap sejam lebih dekat kelas online. Semalam saya ada 4 kelas. Bercakap macam kerja dia. Tapi sebenarnya bukan 4 sebab dia ada ganti, jadi menyebabkan dia jadi banyak semalam. Okey, ayat 25 sehingga ayat 30, ayat yang terakhir ibu-ibu. Kata Dr. Ahmad Naufal, tuqarriru ayatu hadha ad-dars at-tauhid wal ba'sa baina yadayillah lil hisab wal jaza. Titik. Apa dia? Allah ulang, Allah tekankan, maaf saya bukan ulang, Allah tekankan, Allah buat penegasan, Allah buat penekanan tentang at-tauhid, mengesakan Allah Ta'ala, wal ba'sa, dan kebangkitan, baina yadayillah, di tangan Allah. Hari kebangkitan tu di tangan dia. Dan hari kebangkitan tu untuk apa ibu-ibu? Lil hisab, untuk perhitungan, untuk hisab, wal jaza, dan pembalasan. Dan ada 4 perkara. Kalau ibu-ibu tengok dekat sini ada 4. 4 apa? Qul. Ada 4 qul dekat sini. Yang mana dekat sini? Tengok ayat 26. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. 1, 2. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. Tengok soalan terakhir ayat 30. Apa soalan dia ini? Ini 4 qul ni. Bukan 4 qul yang surah tu nah. Yang ni 4 persoalan. Cuba tengok. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu kalau
Ma'ukum ghaura. Ayak yang kamu ada tu kering. Kita tak ada ayak 2 hari tu. Yang siapa Jabatan Air bawa keluar tu kan, habis dah, sumpah seranang tak ada dah. Apa lagi yang tak ada ayak? Selamalah selalunya, betul tak ibu? Nah, saya tak ada apa-apa isu politik tapi saya nak bagi tahu, saya kan duduk Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, saya ingat saya duduk sini 6 tahun, alhamdulillah baru sekali. Tapi tak boleh bukan berbangga, jangan salah faham. Masa ibu kata tengoklah ustazah, balik saya lagi tak. Sebab mak mertua saya duduk Selangor, duduk Bangi. Jadi kita tahulah, kadang-kadang mereka adik-beradik suami saya semua duduk Bangi kan. Jadi bila mereka tak ada, mereka bolehlah main basuh-baju ke apa dekat ni kan. Selangor tak ada ayak. Tapi nak katakan kita tak ada ayak, menggelabah dak hidup ibu-ibu? Ui, menggelabah. Tak katakan ibu-ibu, saya pun. Sekarang Allah punya soalan, katakanlah wahai Muhammad, dan tanya cuma mereka ni kita. Allah tanya kita ni ibu-ibu, katakanlah, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Kalaulah ayak kering kontang, ayak tak ada, ayak lenyap ditelan bumi. Faman ya'tikum, siapa yang akan datangkan kepada kamu? Siapa yang akan bagi kita ayak ibu? Kalau hujan tak turun lama, kemarau, kering kontang, pokok kita mati, tak ada air nak minum, tak ada air nak mandi. Nak mandi tu mungkinlah tak mandi kan, tapi tak mandi sehari mungkin tak apa lagi, 2 hari, 3 hari. Orang perempuan pula kan, kita orang perempuan pula ada yang haid, nifas, wiladah dengan keputihannya, nak kena cuci itu, kena cuci ini. Macam mana ibu-ibu? Allah tanya je soalan kat kita, ayak kalau lenyap, siapa yang boleh bawa main dekat hang? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang boleh datangkan air kepada kamu sentiasa mengalir? Sebab tu ada disebutkan, jawapannya kita jawab Allahu Rabbul Alamin. Allah je yang boleh datangkan. Maka ini ibu-ibu antara perkara yang saya boleh highlight dalam masa yang berbaki. Saya minta maaf banyak-banyak terlajak masa sikit 30 minit. Dan saya tahu ibu-ibu banyak benda yang kita tak masuk surah Al-Mulk ni lagi. Saya sendiri tak puas kalau ibu-ibu tanya, puas ada? Tak puas. Tak puas. Memang tak puas. Sebabnya tak sampai lagi. Tapi sekurang-kurangnya ibu-ibu, saya pick 1, 2, 3 ayat. Kita nampak pasal apa surah ini ceritanya Al-Mulk, kerajaan. Allah nak tembak, burung pun Allah bagi jaga, ayak pun Allah yang bagi mengalir. Kesudahan orang kafir pun Allah yang tentukan, kesudahan orang beriman pun Allah tentukan. Allah yang boleh offer keampunan dan juga pahala yang besar. Kerajaan milik dia, dia punya. Maka baliklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pesan pada diri saya dan ibu-ibu semua, insya-Allah semoga dengan sedikit sebanyak poin-poin ini dapat membantu kita untuk jadi mukmin yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekiranya itu sahaja ibu-ibu, insya-Allah jumpa lagi dalam kelas-kelas yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada host tak tadi? Ada moderator tak kak? Saya tutup tu ya. Saya serah balik dekat kak. Wallahu taala a'lam.